Kamane berjalan ia kepada ke Tubah. Maka sembahyang ia barang siapa tadi akan dia serta imam. Maka dia pun pergi kepada tempat berjamaah masjid artinya surau. Maka dia pun sembahyang fardu itu berserta dengan imam, jadi imam atau dia jadi imam. Maka sembahyang dia akan sembahyang fardu serta imam. Maknanya dia jadi makmum. Tetapi ini bukan maksud, bukan kait, bukan mesti. Maknanya dia keluar, dia ambil wuduk dengan secara sempurna. Dia ambil wuduk dengan secara sempurna. Lagi pulanya sudah dia ambil wuduk, dia pergi sembahyang berjemaah. Bagi sembahyang berjemaah itu sama saja dia jadi imam, sama saja dia jadi makmum. Tapi kenapa Nabi katanya serta imam? Sebab ghalibnya orang kita jadi makmum. Ghalibnya ramai-ramai itu jadi makmum, imam seorang saja. Sebab tu ghalib orang jadi makmum. Kebanyakan orang jadi makmum daripada orang jadi imam. Sebab tu dicerita katanya serta imam, tak kata serta makmum. Kalau orang 40 orang sekalipun 30 orang 39 itu makmum. Imam seorang. Jadi kebanyakan orang kita ni kalau pergi sembahyang ghalib-ghalibnya jadi makmum. Tak ramai sangatlah. Dari satu kampung seorang jadi imam. Sebuah masjid seorang saja jadi imam. Yang lain jadi makmum semua. Sebab tu dicakap bina di atas yang ramai. Ghalib-ghalib yang ramai-ramainya jadi makmum. Tapi maksudnya begitu tadilah, dia ambil wuduk dengan secara sempurna wuduk, dia pergi kepada tempat sembahyang jemaah, dan dia sembahyang jemaah itu dengan berjamaah, sama saja dia jadi imam atau dia jadi makmum. Diampuni baginya akan dosanya. Allah Ta'ala mengampunkan baginya akan dosa. Itu kelebihan. Tapi sebagai maklumlah dulu, bahwasanya dosa apabila diampun dengan tidak melalui taubat ialah dosa kecil. Adapun dosa besar tidak diampun melainkan dengan secara taubat. Dan bersabda Nabi sallallahu dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, sekaikan olehmu akan segala yang berjalan pada kelam kepada segala masjid dengan nur yang sempurna pada hari kiamat. Katanya sukai olehmu basyir, bahasa Arab katanya basyir, sukai oleh kamu. Maknanya kita sukai oleh kamu, mana hendak khabar oleh kamu dengan khabar kesukaan, khabar gembira, khabar kesukaan, khabar senang. Jadi maknanya dia katanya kamu sama-sama kamu hendak sampailah khabar keserenakan, khabar baik akan segala orang, akan segala yang berjalan, akan segala orang-orang yang berjalan pada kelam, yang berjalan daripada rumah kepada tempat berjemaah. Berjalan daripada rumahnya hingga sampai kepada tempat berjemaah, solat berjemaah. Dia keluar daripada rumah dia, pergi ke masjid atau pergi ke surau waktu malam dalam keadaan gelap. Berjalan kepada segala masjid. Tak kiralah masjid mana-mana. Dikarenakan masjid itu tempat berjemaah walaupun bukan masjid. Kepada segala masjid. Sebab kalau pergi ke surau, sama juga. Tapi kenapa Nabi kata masjid? Seperti tadi. Ghalibnya sembahyang jemaah di masjid.
Nabi cakap binatang ghalib. Banyak dalam hadis Nabi itu bercakap binatang ghalib. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu yang susah juga nak faham hadis tu. Nak tahu. Sini Nabi bercakap binatang ghalib ke nak jadi kait. Kalau kita nak jadi kait, orang sembahyang di surau, tak dapat fadilat. Lepas tu sini kepada segala masjid, yakni tempat berjemaah. Walaupun bukan masjid. Tetapi kenapa Nabi sebut segala masjid? Sebab biasanya sembahyang jemaah di masjid. Jadi waktu malam, waktu isyak, waktu subuh, waktu isyak, waktu subuh, sebab tu yang pengajian yang lepas tu menunjuk ada sebut kelebihan sembahyang isyak dan sembahyang fajar. Sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Sebab dua-dua sembahyang ini kita jalan dalam gelap. Kita berjalan di dalam gelap untuk nak pergi sembahyang isyak, untuk nak pergi sembahyang subuh. Sebab maghrib kalau kita pergi tu ada cerah lagi. Tak jadi susah sangat. Tetapi kalau sembahyang isyak, kita nak keluar pergi daripada rumah kepada masjid, kalau masa dulu tak ada lampu yang cerah macam ni, maka tentulah kita berjalan nak pergi ke surau, ke masjid, tu dalam gelap. Subuh pun begitu juga, berjalan di dalam gelap. Maka Nabi katanya walaupun dia susah pada masa hidup dunia untuk nak pergi sembahyang berjalan dalam gelap, tetapi kesukaan olehmu dengan nur, dengan tak sangkut dengan kesukaan. Jadi khabar baik itu, khabar baik dengan apa dia berita baik itu dengan nur. Ini dengan dapat nur yang sempurna. Dengan nur, dengan dapat nur yang sempurna. Dengan nur, dengan ada nur, dengan dapat nur cahaya yang sempurna. Yang sempurna dimaksudkan yang sempurna ini nur yang sepenuh, nur yang ada di sekeliling tubuhnya, pada depan, belakang, kiri, kanan. Tak macam kita berjalan dalam gelap tu, kita buka lampu pecik. Itu cahaya ada depan saja, di kiri, di kanan, di belakang tak ada. Kita nak berjalan malam-malam, pada masa dulu dia guna lampu pecik. Guna lampu pecik, artinya lebih lagi orang masa dulu guna pelita, maka cerah tu cerah sebelah depan saja. Kiri kanan tak cerah. Apakah lagi kalau belakang? Apakah lagi kalau belakang? Ini dapat nur yang sepenuh, maknanya seolah kata disuluh dengan lampu seolah disuluhkan dia tu dengan lampu spotlight. Apabila kita berjalan waktu malam tu, seolah katanya ada yang sebelah atas tu lampu nanti suluh kita waktu kita berjalan. Jadi dengan nur cahaya itu melingkungi. Jadi kita duduk dalam cahaya. Sebab memang apabila duduk dalam akhirat, lebih-lebih laginya pada ketika titi meniti di atas titi yang sirat, itu dalam keadaan gelap. Siapa yang sembahyang berjemaah, orang itu ada nur yang sepenuh. Jadi tak berjalan dalam gelap, tidak ada meraba-raba dalam gelap. Dia akan dapat jalan di dalam cerah, dalam nur. Nur yang sepenuh. Lepas tu nur cerah ke tak cerah, sakat mana kuat ke tak kuat tu, itu tengoklah kekuatan dia sembahyang jemaah pada hidup dunia. Sekiranya kalau dia kuat sembahyang jemaah pada hidup dunia, maka nur dia tu makin kuat pada hari kiamat. Siapa yang ada dekat dengan dia tu boleh menumpan ni, boleh tumpan. Boleh tumpan. Kita ada cerah, ada lampu. Orang yang tidak ada lampu, yang jiran-jiran kita tu boleh menumpangi kita. Itu maksudnya. Jadi maksudnya walaupun susah pada dunia berjalan dalam gelap-gelap untuk nak pergi sembahyang isyak dan subuh,
Tetapi jangan kira bahasanya pada akhirat esok Allah Ta'ala akan bagi nur yang sepenuh pada masa dia berjalan pada akhirat esok. Di situ dan berkata Ibni Mas'ud, ini cerita hadis ini bukan hadis Nabi, ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dia ada cerita kepada murid-muridnya selepas pada Nabi sudah meninggal. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa menyukakan dia oleh menjumpa ia akan Allah Ta'ala hal keadaannya muslim, maka hendaklah melihara ia atas ini segala sembahyang yang 5 pada tempat diserukan dengan dia. Maka bahawasa Allah Ta'ala mesyara' ia bagi Nabi kamu akan segala jalan penunjuk, dan bahawasanya yakni segala sembahyang itu daripada segala jalan penunjuk. Dan jikalau bahawasa kamu sembahyang dan jikalau bahawasa kamu sembahyang kamu pada segala rumah-rumah kamu, nascaya meninggal kamu akan jalan Nabi kamu. Dan jika meninggal kamu akan jalan Nabi kamu, nascaya sesat kamu. Dan tiada daripada seorang lelaki yang bersuci ia, maka membaik ia akan bersucinya kamarnya menyahaja ia kepada satu masjid daripada beberapa masjid, malaikat di surat Allah baginya dengan tiap-tiap langkah itu akan satu kebajikan, dan mengangkat Allah baginya dengan dia akan satu darajat, dan menggugur ia daripadanya dengan dia akan satu kejahatan. Itu semua tu yang dibaca tadi itu perkataan Ibnu Mas'ud. Panjang perkataannya. Ini pun satu potongan daripada perkataan dia yang panjang. Barangkali dia kataan ini dia kata pada ketika dia mengajar ke atau dia bagi nasihat ke macam mana, soalan gitulah. Dia katanya barang siapa menyukakan dia oleh bahawa menyukakan, kalau bahasa Arab tu sarrah, serenang. Barang siapa saja menyukakan dia oleh menjumpakan akan Allah. Siapa saja yang ada suka, ada seronok nak jumpa dengan Allah Ta'ala, hal keadaannya muslim. Muslim mana dalam keadaan dia tu orang Islam yang sempurna. Siapa dia suka nak jumpa dengan Allah Ta'ala, matilah. Jumpa dengan Allah Ta'ala, menghadapi Allah Ta'ala untuk nak hisap amalan dia akhirat esok. Jadi maksudnya siapa dia suka nak mati di dalam keadaan Islam, memang kalau tak Islam orang kafir. Tapi maksudnya siapa suka untuk nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaannya orang Islam yang sepenuh, bukan biasa-biasa. Dia suka nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia tu orang Islam yang sempurna. Dia sukanya begitu, ingin nak jadi begitu. Ingin nak menjadi begitu, cita-citanya nak jadi begitu. Nah, cita-cita dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia tu orang Islam yang sempurna. Tapi maksud jumpa di sini, maksudnya apa dia? Kita mati dalam keadaan Islam yang sepenuh. Sebab kita katanya
Apabila sebab apa boleh kata jumpa? Sebab apabila kita mati, kita menghadapi Allah Ta'ala untuk nak menerima akan balasan. Kita menghadapi Allah Ta'ala untuk nak menerimakan akan balasan baik atau jahat. Tetapi maksud menghadapi itu bukan maksudnya menghadapi jumpa pun sama menghadapi. Itu bukan maksud semacam kita menghadapi sama-sama kita menjumpa. Bukan begitu dah. Allah Ta'ala Maha Suci daripada bertempat. Maka hendaklah melihara siapa ingin nak jadi begitunya, sukalah nak jadi begitunya, cita-cita nak pergi jadi begitu, maka boleh nak buat. Ada jalan nak buat, caranya begini. Maka hendaklah ia melihara akan atas ini segala sembahyang yang 5. Maka mestilah dia kena melihara akan ini segala sembahyang yang 5. Melihara tu macam mana? Mana menunaikan. Melihara mana menunaikan pada setiap-tiap waktu, di dalam waktu. Pada tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap kali sembahyang di dalam waktu. Mananya tak pernah tinggal, melihara mana jaga, tak terbiar, tak terlepas, dah tak terlupa. Dia mengamati sampai waktu dia sembahyang, sampai waktu dia sembahyang, lagi pula dia meliharakan sembahyang yang 5 waktu ini, sembahyang pada tempat diserukan dengan dia. Maknanya di tempat diserukan, disuruh dia azan. Disuruh dia azan. Dia azan di mana? Di situ tempat ada berjemaah. Maknanya dia sembahyang di tempat yang diserukan. Mana dia pergi sembahyang jemaah di tempat yang diazan. Sebab dia tak azan di mana tempat, mengata tempat yang tidak ada berjemaah. Sebab dia azan emang di masjid, emang di surau. Maknanya tempat berjemaah semua. Maknanya dia pergi sembahyang berjemaah di tempat-tempat berjemaah, bersembahyang jemaah. Di surau ke, artinya di masjid atau lain lagi. Di khaimah ke masalah. Mesti kena begitu. Kalau kita nak mati dalam keadaan Islam yang sepenuh, mesti kena begitu. Nak mati dalam keadaan Islam, itu mati dalam 2 kalimah syahadah, dah mati dalam Islam. Walaupun tak sembahyang. Walaupun sembahyang tidak berjemaah, itu mati dalam keadaan Islam. Tapi kita ni nak mana? Nak Islam yang sempurna. Mesti kena sembahyang jemaah. Nak mati dalam keadaan Islam, biasa Islam, jangan mati dalam kufur, dah mati dalam Islam. Adakah sempurna ke tidak? Belum tentu. Macam orang tak sembahyang, orang tidak sembahyang, tidak puasa, tetapi tak melakukan perkara yang memertakkan dia, maka memanglah dia tu mati dalam keadaan Islam, tapi tak sepenuh. Kita nak cakap ini Islam yang sepenuh, yang paling sepenuh. Maka nak gitunya mesti kena jagakan sembahyang 5 waktu itu, kita sembahyang pada tempat yang diserukan, tempat yang dilakukan berjemaah. Maka bahawasanya Allah Ta'ala mensyarakkan. Sebab kenapa lagi kita kena sembahyang berjemaah? Sebab apakah kita perlu sembahyang berjemaah? Kata dianya, maka bahawasanya ini kerana bahawasanya Allah Ta'ala mensyarakkan, ia bagi Nabi kamu akan segala jalan penunjuk. Allah Ta'ala menentukan, mensyarakkan, mengundang-undangkan kepada Nabi kamu akan segala jalan penunjuk, segala jalanan penunjuk hidayah, segala jalan kebajikan, segala jalan penunjuk hidayah, semuanya Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Allah Ta'ala suruh kepada Nabi, buat ini, yang perkara yang Allah Ta'ala larangkan Nabi dan umatnya, Allah Ta'ala suruhkan Nabi dan umatnya, dan Allah Ta'ala larang daripada akan Nabi dan umatnya,
daripada beberapa perkara, itu semuanya jalan penyuk semua. Dan bahawasanya yakni segala sembahyang itu daripada ini setengah daripada jalan segala jalan penunjuk. Sembahyang berjemaah itu setengah daripada jalan penunjuk. Daripada segala, yakni setengah daripada segala jalan penunjuk. Jadi Allah Ta'ala mensyarakkan kepada Nabi akan apa benda? Ialah jalan penunjuk. Maka sembahyang berjemaah itu setengah daripadanya. Jadi maknanya sembahyang berjemaah itu jalanan Nabi, sunnah Nabi, amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah Nabi, jalanan Nabi, perbuatan Nabi. Maka jikalau bahasa kamu sembahyang, maka jikalau bahasa kamu sembahyanglah kamu pada segala rumah kamu. Fardunya kalau kamu sembahyang juga, cumanya kamu sembahyang di rumah masing-masing. Fardunya sembahyang, kamu sembahyang, tetapi kamu tak sembahyang berjemaah di surau-surau di masjid-masjid. Hanya kamu sembahyang seorang diri, tak berjemaah, sembahyang di rumah masing-masing. Di rumah tak kira lah. Jadi sembahyang tidak berjemaah. Ini pun ghalib juga. Sembahyang berjemaah ghalibnya di rumah. Sembahyang di rumah, sembahyang di masjid. Jadi dua tu ya. Kalau biasanya cakap sembahyang, kalau sebatas sembahyang di mana? Di masjid. Maknanya sembahyang berjemaah. Sembahyang di mana? Sembahyang di rumah. Maknanya sembahyang seorang diri. Tapi maksudnya sembahyang pada segala rumah, mana sembahyang tak berjemaah. Sembahyang tak berjemaah. Di rumah walaupun di masjid sekalipun, tapi kalau tak berjemaah sama juga. Walaupun sembahyang sembahyang Jumaat dia tak datang lagi, ketika orang sembahyang Jumaat dia tak datang lagi. Apabila Jumaat sudah balik, dia pun baru datang ke masjid sembahyang seorang diri. Itu sembahyang seorang diri juga. Walaupun di masjid, sebab kita ada bercakap sembahyang seorang diri ke atau sembahyang di sembahyang berjemaah. Tempat tak mesti. Tak mesti. Sembahyang Jumaat berjemaah pun, sembahyang di rumah berjemaah pun boleh jadi. Sembahyang di masjid pun seorang diri pun boleh jadi. Sebab itulah kita bercakap masalah naknya seorang diri ke di rumah. Seorang diri ke ataunya berjemaah. Maka kata Ibn Mas'ud, dia katanya sekira kalau kamu sembahyang seorang diri, tak berjemaah. Itu mana maksudnya sembahyang pada segala rumah. Nascaya meninggal kamu akan jalanan Nabi, tariqah Nabi, sunnah Nabi. Sebab Nabi sembahyang berjemaah tak tinggal. Nabi tak pernah tinggal, Nabi tak tinggal sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah itu setengah daripada jalanan Nabi, setengah pada sunnah Nabi, setengah pada perkara yang dibuat-buat oleh Nabi. Maka kalau kita tak sembahyang jemaah, maknanya kita tak ikut jalanan Nabi, tak ikut cara Nabi buat. Dan jika meninggal kamu akan jalan Nabi, apa nak jadi? Kalau kamu tak meninggal akan jalan Nabi kamu, nascaya sesat kamu. Kalau kamu tak mengikut jalanan Nabi, maka kamu itu sesat. Ini nak bagi gambaran, katanya apa dia? Besar. Tak sembahyang berjemaah ni besar. Tetapi nak bagi gambaran besar, tidak sembahyang berjemaah. Tapi kalau sesat maknanya keluar daripada Islam, bukan begitu. Bagaimana sesat dengan sebab tak sembahyang jemaah, sesat ni tak sesat keluar daripada jalan Nabi betul, maknanya tak dapat hidayah apa, bukan dia begitu. Yang tak mengikut sunnah Nabi jadi sesat, jadi kafir, itu masalah lain. Adapun sini maknanya ia pukul atas jalan umum, tak jemaah itu sunnah Nabi. Tak sembahyang jemaah tak mengikut sunnah Nabi. Tak mengikut, tu lari sikit, maknanya tak mengikut Nabi sesat. Gitu. Tetapi dia tak jadi dhalalah dengan sebab tak sembahyang jemaah.
dia tak jadi dalalah dengan sebab tak sembahyang jemaah. Kalau tak sembahyang sekalipun dia tak jadi sesat. Sesat pada bab i'tikad. Sesat pada bab i'tikad. Jadi maksudnya sesat di sini maknanya nas sesat. Kamu maknanya kamu tak mengikut jalan Nabi. Ya jalan amalan-amalan tu dikatakan jalan. Jalan ini jalanan yang Nabi lalu. Kita tak lalu jalan itu maknanya salah jalan. Salah jalan tu dikatakan sesat. Dia sembahyang Nabi buat cara mana? Berjemaah. Sembahyang berjemaah itu amalan Nabi. Itu dibanding katanya jalan yang dijalan oleh Nabi. Jalan yang berjalan kepadanya oleh Nabi. Nabi lalu kat ni. Nabi lalu jalan mengikut kiri masalah. Kita tak mengikut kiri, kita ambil kanan. Sesat. Salah jalan apa ni? Salah jalan itu dikatakan sesat. Bukan sesat keluar daripada agama Islam kan? Itu maksudnya. Ya satu-satu amalan panggil tariqah, cara-cara. Cara Nabi sembahyangnya begini. Salah kata Nabi jalanan Nabi berjalan begini. Nabi buat begini. Sembahyang 5 waktu Nabi buat cara mana? Buat dengan cara jemaah. Maka itu sembahyang berjemaah itu dikatakan jalan yang dijalan oleh Nabi. Itu jalan Nabi. Salah kata Nabi jalan ikut kanan. Kita tak bagi sesat, kena nak pergi kepada kita nak buat benda tu tak bagi sesat, Nabi ambil jalan kanan, kita tak bagi sesat, nak ambil jalan kanan juga. Nabi ambil jalan kanan, Nabi memanglah tak sesat. Dia ambil jalan kanan, dia sampai pada tempat yang nak pergi. Kita tak nak bagi sesat, kena ikut jalan yang dijalan oleh Nabi. Itu tak sesat. Tetapi kalau kita berjalan nak pergi kepada tempat Nabi pergi, tapi kita ambil kiri, Nabi ambil kanan, kita tak ambil jalan, tak salah ambil jalan. Salah ambil jalan itu dikatakan sesat. Tapi di sini maknanya perbuatan kita tak sama dengan perbuatan Nabi. Itu dikatakan sesat. Perbuatan kita tak sama dengan perbuatan. Perbuatan itu dikatakan jalanan. Pergi tak kena dengan jalan sesat. Sebab dolun asal maknanya ambil jalan tak kena. Salah jalan. Pakai GPS bagi jalan salah sesat lah kita ni. Salah ambil jalan. Tak sampai kepada tepat. Tepat kita di sini apa? Fadilah yang besar tak sampai. Nak doa seolah katanya kita sembahyang berjemaah nak pergi ke mana? Nak pergi kepada 27. Orang sembahyang berjemaah dapat apa? Dapat 27. Kita nak pergi kepada tempat kepada 27 kena ambil jalan Nabi. Kena mengikut cara Nabi, apa dia? Berjemaah. Tiba-tiba kita nak 27 tapi ambil jalan lain, ambil cara lain. Apa? Cara tak berjemaah. Tak sampai 27. Salah ambil jalan. Itu dah sesat. Bukan maksud sesat keluar daripada agama Islam, itu bukan dia. Dan tiada daripada seorang lelaki kalau wasma min rajulin min sadah. Daripada tu tak ada nak makna. Mana tiada seorang lelaki, tiada daripada seorang lelaki, mana tiada seorang lelaki maknanya mana-mana saja daripada orang lelaki. Maknanya maksudnya siapa-siapa saja. Walaupun bukan lelaki sekali. Tapi ghalib, ni cakap batas ghalib. Tetapi ghalibnya orang lelaki.
kita minta masa sikit untuk nak habiskan hadis ni. Dan tiada daripada seorang lelaki bersuci, yakni bersuci mengangkat hadas. Bersuci yakni mengangkat hadas. Kalau ada hadas kecil dia mengangkat hadas kecil, kalau ada hadas besar dia mengangkat hadas besar, itu menyuci. Menyuci yakni daripada hadas. Mudahnya begitu. Siapa-siapa saja dia bersuci, yakni bersuci daripada hadas, maka ia akan suciannya membaik dengan mana sama dengan tadi, penuh akan suciannya. Kalau ambil wudu dengan sempurna, makna sama dengan tadi. Dia ambil wudu dengan sepenuh, kemudian menyahja ia, yakni menuju ia. Kemudian menyahja ia, yakni menuju ia kepada satu masjid, kepada sebuah masjid. Ini pun makna sama. Sebuah masjid yakni tempat berjemaah walaupun bukan masjid. Maksudnya begitu, kepada satu masjid di Walid, yakni kepada tempat berjemaah walaupun bukan masjid. Kalau masjid lagi comel lah, lagi afdal lah. Tapi kalau tempat tu bukan masjid walaupun surah pun ia juga. Maka menyaja ia, ini menuju ia kepada satu masjid daripada beberapa masjid. Dia pergi kepada mana-mana masjid untuk bersembahyang, dia berjemaah. Dia buat begitu tu apa balasan? Malaikat di surat baginya, diberi oleh di surat Allah ini, diberi oleh Allah Ta'ala baginya. Allah Ta'ala bagi kepada dia apa? Allah Ta'ala beri kepada dia apa? Dengan tiap-tiap langkah itu satu kebajikan. Allah Ta'ala beri satu pahala dengan satu langkah. Satu langkah, satu pahala, satu langkah, satu pahala. 100 langkah, 100 pahala. Dan mengangkat Allah baginya dengan dia. Dan mengangkat meninggi oleh Allah Ta'ala baginya, bagi seorang tadi, dengan dia dengan satu langkah. Dengan satu langkah akan satu darajah. Allah Ta'ala mengangkat dia satu darajah. Satu peringkat. Satu jangkah, satu peringkat. Satu langkah ditinggikan dia satu peringkat. Dan menggugur ia, ya Allah, daripadanya membuang, menjatuhkan daripadanya dengan dia dengan satu langkah akan satu kejahatan, yakni dosa-dosa. Sejangkah gugur satu dosa, sejangkah gugur satu dosa. Mana diampunkan dosa. Gugur itu ibarat pada ampun dosa. Bukan gugur semacam buah-buah gugur pada pokok tu, bukan begitu. Maknanya gugur daripadanya dengan dia akan satu dosa, mana mengampunkan dosa. Itu dia. Jadi maknanya Ibnu Mas'ud cakap tentang fadilat berjemaah. Maka kebetulan dah habis tajuk bab berjemaah. Maka dia katanya, dan setengah daripada barang yang ditutupi daripada sembahyang berjemaah itu menyamuk akan sah. Maka untuk kuliah Ramadan kita, kita akhir pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada katanya, dan setengah daripada barang yang ditutupi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Adanya kuliah Ramadan kita akhir pada hari ini. Kita tutup pada hari ini.